Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Siti Elaina binti Ben Sahur dari kelas 6 atas peta SMK Sikuati Kudat. Hari ini saya akan membincangkan geografi alam sekitar manusia semester 3 yang bertajuk kemerosotan dan kepupusan sumber alam akibat aktiviti pengangkutan. Dalam tajuk ini, saya telah memilih satu isu alam sekitar yang berlaku akibat aktiviti pengangkutan laut serta menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber alam, yaitu isu tumpahan minyak. Salah satu contoh isu tumpahan minyak yang terbesar berlaku di dunia adalah tumpahan Action Fairdells pada tahun 1989, yaitu 24 Mac di perairan Prince William, Alaska. Isu ini berlaku akibat beberapa faktor, yaitu faktor pelanggaran kapal, kebocoran tangki minyak, dan pembuangan sisa minyak kapal. Isu tumpahan minyak ini telah memberikan beberapa kesan kepada alam sekitar. Terdapat 4 kesan terhadap alam sekitar fisikal dan 3 kesan terhadap alam sekitar manusia. Antara kesan terhadap alam sekitar fisikal yaitu pencemaran air laut, ancaman kepupusan spesies hidupan marin, kemusnahan habitat hidupan marin, gangguan rantaian makanan. Manakala kesan terhadap alam sekitar manusia pula terdapat 3, yaitu peningkatan kos sara hidup, gangguan aktiviti perikanan, dan gangguan aktiviti domestik. Kesan tumpahan minyak terhadap alam sekitar fisikal ialah pencemaran air laut. Pencemaran air laut berlaku apabila tumpahan minyak mengubah warna dan bau air laut menjadi hitam dan berbau minyak. Kesan yang kedua ialah ancaman kemusnahan spesies hidupan marin. Kandungan bahan kimia dalam tumpahan minyak kapal bertindak meracuni hidupan marin seperti dolphin dan hidupan lain. Kesannya hidupan marin akan musnah. Kesan yang ketiga, kemusnahan habitat hidupan marin. Bahan kimia pada tumpahan minyak bertindak merosakkan terumbu karang serta menyebabkan telur-telur ikan rosak. Kesannya, habitat hidupan marin musnah dan terpaksa berpindah mencari habitat baru di kawasan perairan yang tidak dicemari. Seterusnya, gangguan rantaian makanan. Rantaian makanan laut terganggu apabila plankton sebagai pengeluar mati karena tidak mendapat sinaran matahari dan oksigen yang secukupnya. Hal ini berlaku karena oksigen dan sinaran matahari tidak dapat meresap masuk ke dalam air laut akibat permukaan air laut dilapisi minyak. Di samping itu, terdapat 3 kesan terhadap alam sekitar manusia. Kesan yang pertama yaitu peningkatan kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup berlaku apabila kekurangan sumber ikan di pasaran. Hal ini berlaku akibat tumpahan minyak mencemari perairan, laut, dan menyebabkan hasil tangkapan para nelayan sedikit. Kesannya harga ikan di pasaran melambung tinggi, menyebabkan kos pembelanjaan harian masyarakat juga meningkat. Seterusnya, gangguan aktiviti ekonomi yaitu gangguan aktiviti perikanan. Para nelayan tidak dapat turun ke laut karena air laut telah tercemar akibat tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini juga menyebabkan kelengkapan menangkap ikan seperti pukat atau perangkap ikan menjadi rusak. Kesannya, para nelayan mengalami kerugian. Kesan yang ketiga yaitu gangguan aktiviti domestik. Gangguan aktiviti domestik seperti berkela dan bermandi-mandi di laut tidak dapat dijalankan. Hal ini berlaku akibat kawasan pantai dicemari tumpahan minyak dan berbahaya kepada penduduk. Seterusnya, langkah mengatasi isu tumpahan minyak. Langkah yang boleh diambil terbagi kepada 3, yaitu langkah perundangan, langkah pengurusan strategi, dan langkah bukan perundangan. Langkah perundangan terbagi kepada 3. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, hukuman dan dendaan. Dan yang ketiga, pemantauan. Penguatkuasaan undang-undang ini berlaku apabila
kerajaan memperkasakan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengekalkan kualiti alam sekitar. Langkah yang kedua, hukuman dan dendaan. Pihak berkuasa mengenakan hukuman penjara 2 tahun dan dendaan tidak lebih Rp500.000 atau kedua-duanya sekali kepada pihak syarikat perkapalan yang disabitkan kesalahan menyebabkan berlakunya tumpahan minyak ataupun pembuangan sisa minyak secara sengaja di perairan laut. Yang ketiga, pemantauan. Pihak kerajaan seperti maritim menjalankan rondaan di kawasan perairan laut untuk memastikan dan memantau kelancaran pergerakan kapal-kapal dan seterusnya mengelakkan berlakunya pertembungan haluan yang menyebabkan pelanggaran antara kapal. Seterusnya, langkah pengurusan strategi. Langkah pengurusan strategi terbagi pada 2, yaitu meningkatkan R&D dan program pemeliharaan. Meningkatkan R&D. Pihak JAS atau lebih dikenali sebagai Jabatan Alam Sekitar menjalankan penyelidikan dan telah membangunkan Hydrocarbon Fingerprinting System HYFIS yang mempunyai pangkalan data untuk mengesan tumpahan minyak dengan efisien. Hal ini akan memudahkan pihak Jabatan Alam Sekitar ataupun pihak berkuasa untuk mengenal pasti dan mencari punca tumpahan dengan cepat. Seterusnya, program pemeliharaan. Program pemeliharaan dijalankan untuk membersihkan tumpahan minyak secara meluas. Program ini mempunyai beberapa kaedah untuk membersihkan tumpahan minyak, antaranya yaitu burning, dispersion, and skimming. Yang terakhir adalah langkah bukan perundangan. Langkah bukan perundangan terdiri pada 2, yaitu kampanye dan pendidikan. Kampanye seperti kampanye Sayangi Alam Sekitar diperluaskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesan buruk yang berlaku sekiranya sumber alam semakin merosot. Manakala, bagi pendidikan pula, pendidikan alam sekitar diterapkan kepada pelajar-pelajar di sekolah dalam subjek geografi, civic, dan sains agar mereka mempunyai pengetahuan awal berkaitan kesan negatif kemerosotan sumber alam. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Cause there is something and there is nothing, there's nothing in between in my